marah. Jadi viral. Tak benarkan aku masuk. Ini saya dengar ada ustaz mana kan nak tumpang semayang, dia halau. Hampa pergi balik. Oh, garam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral, pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit. Penuh dengan ilmu yang penting manfaat. Sembang viral bersama lagi dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Datuk ni Datuk memang sana sibuk sini sibuk sana tu Dulu kata berjalan. Ustaz berjalan sana berjalan sini, mana dah berjalan naik kereta. Jarang berjalan tak sampai. Okey, kita nak bercerita hari ni dalam sembang viral Masjid Rumah Allah. Pandemik ni Tok, dia bermula pada tahun 2020. Jadi kecoh. Orang kata tak boleh pergi masjid, kenapa buat macam ni? Kerajaan tak patut buat macam ni. KKM kata tak patut buat macam ni. MKN pun salah, sampai Tok Imam salah. Jadi mungkin Datuk boleh komen sikit. Ya, kita lihat yang dululah. Tapi sekarang masjid dah dibuka. Kalau kita nak cakap yang dulu-dulu, banyak cerita dia. Tapi sekarang masjid dah dibuka. Ada masjid yang boleh ikut kapasiti keluasan masjid separuh dan sebagainya. Sekarang waktu untuk mengibarahkan masjid. Jadi jadikan pengajaran yang lepas-lepas tu kalau boleh tak nak lagi berlaku. Sekarang masjid dah buka, kita dah boleh sampai di masjid. Ada yang dah sampai fasa 2, fasa 3 semua. Masjid dah boleh diimarahkan. Soalan yang kita kena tanya pada diri kita ialah, kenapa aku masih belum mengimarahkan masjid? Sebab masjid sekarang pun dah boleh buat pengajian. Macam kami di negeri Perak, buat pengajian boleh, sembahyang Jumaat boleh, tak ada masalah. Jadi mana yang boleh tu, gunakan masjid ni. Janganlah dulu bila kita tak buka masjid, kita perempuan, bila kita buka masjid, haram dia pergi sembahyang pun. Ini masalahnya pun tak sembahyang juga. Subuh adalah 5 orang. Itu pun tolak Tok Imam, tolak Tok 3 orang. Tolak Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Itu pun sebaik 3 datang. Kalau tidak, siapa nak jadi imam tak tahu. Jadi kita, kalau boleh, kita sayang pada masjid kita. Kalaulah kita tak pergi sembahyang, agak-agak siapa nak pergi sembahyang? Jadi masjid adalah syiar Allah Ta'ala. Masjid adalah syiar agama Islam. Kalau kita tak mengimarahkan, rugi sangat kita. Tapi yang orang nak marah-marah ni sampai masuk dekat dalam Facebook, marah. Jadi viral, tak benarkan aku masuk. Dia sebenarnya kalau kita faham konsep, tak ada kita nak mengamuk-ngamuk. Kita boleh sembahyang di rumah pun, boleh jemaah bersama isteri dan anak-anak di rumah pun. Sebenarnya kalau tanya pada jawatankuasa masjid, dia orang pun tak nak macam tu. Dia orang pun nak lagi suka. Mana ada jemaah, mana ada jawatankuasa masjid yang tak suka jemaah datang ramai-ramai. Tak suka. Oh, ramai-ramai tak boleh. Dulu semua orang nak datang. Tapi kita sekarang berada dalam suasana yang tak menentu. Maka bila dibuat-buat macam itu, adalah sebab-sebab dia. Kena banyak sabar. Cuma saya pesanlah pada jawatankuasa masjid, jaga ke, rela ke, Tok Siak ke, faham situasi lah. Ini saya dengar ada ustaz mana kan nak tumpang semayang, dia halau. Hampa pergi balik. Oh, garam mana. Kawan tu nak semayang, takkan tak boleh ke orang nak semayang? Dia datang lambat, hujan misalnya, nak tumpang semayang. Takkan nak semayang tepi jalan hujan ni kan masuk air geluk hidung pula. Jadi langsung tak ada budi bicara. Yang ni pun tak kena juga. Bukan dia semayang dalam ruang solat utama. Jadi pihak jawatankuasa masjid kena kreatif lah. Ada satu bahagian untuk musafir, untuk rider, food rider semua ni kan. Ada tempat dia orang. Jangan kita jadi ayat Quran tu jadi kepada kita. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yazkura fi hasmu fi sa'at kharabiha. Siapakah yang paling zalim daripada orang yang melarang orang lain beribadat di dalam masjid? Saya tengok masjid sekarang ni, sekarang orang bising lah sebab tak dapat pergi masjid kan. Tapi bila masjid buka, kosong juga kan. Sepatutnya bila kita timbul pandemik ke apa benda Datuk, sepatutnya tempat yang paling penuh ialah masjid. Aku nak kembali pada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang, kepada Allah kami kembali. Boleh jadi ustaz. Jadi tuan-tuan, sepatutnya kita mencari Tuhan. Bukan mencari Tuhan di masjid saja, tak. Kita penuhkan rumah Tuhan. Saya lihat ada masjid yang buat rumah penginapan di masjid. Maknanya dia buat homestay belakang masjid. Jadi kalau orang nak tidur, orang tak pergilah tempat lain, orang pergi masjid. Ada yang buat minimarket di masjid. Ada yang buat gerobok rezeki. Bukan geblok, gerobok rezeki. Goblok lain. Goblok kamu, bukan lain. Gerobok.
Maknanya orang kampung yang susah, orang taman susah boleh ambil makanan situ. Oh, ini hebat masjid kita ni. Pandemik ini mengganggu masjid, mengganggu perjalanan masjid. Jadi masjid yang kuat, dia boleh buat kuliah online, dia boleh buat pengajian online, dia boleh buat gerobok rezeki, dia hantar ke rumah. Dia boleh buat sedekah lagi, dia boleh bantu anak yatim. Ini jawatan kuasa yang kreatif. Jadi kita minta pada semua jawatan kuasa, kalau boleh, jangan sampai pada satu tahap kita dah tak tahu nak buat apa. Saya pernah lalu dekat depan satu masjid, dia letakkan banner, kami kekurangan dana tabung, siapa nak sedekah dipersilakan. Kesian. Sebab sembahyang Jumaat masa tu tak boleh buat. Tak ada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat Kutipan tak ada. Ada masjid yang hantar bantuan, minta bantuan pada saya. Dia kata, Ustaz, kami bulan ni dah tak mampu nak bayar elang untuk imam. Minta derma sikit, Ustaz. Makna tak ada dah. Jadi ini tuan-tuan, masjid ni lambang syiar Islam. Kalau kita orang Islam tak bantu, siapa nak bantu? Asyik bantai. Tapi kita tak nak bantu. Ulur lah. Sekarang dah boleh online transfer. Dan inilah kesempatan sebenarnya kita ni, walaupun 1 sen, walaupun 10 sen, dalam keadaan pandemik, macam Datuk kata pada awal tadi, rumah Allah ni, dia dah kekurangan dana. Dan inilah, bukannya dalam Quran tu disebut, derma, zakat, berapa banyak tak sebut, 10 sen, 20 sen. Itu antara kita dengan Allah, banyak mana kita ulur. Kalau katakan seorang bagi RM1, karya tu ada 200,000 orang, kalau satu hari RM1, maknanya masjid tu akan dapat 200,000. Kalau kita lihat, mimma razaqnahum yunfiqun. Allah sebutkan, sebahagian yang Allah bagi pada kamu, kamu pulangkan balik. Mimma tu bukan makna separuh. Mimma tu makna sikit. Apa yang dah sikit. Kalau katakan 1,000 orang bagi sehari RM1, cukup. Dia tak suruh kita bagi banyak-banyak. Jadi bagilah waktu susah itu lagi Allah nampak. Sebenarnya banyak orang tak nampak ni Tok. Sebenarnya dia kata aku pun susah. Aku tengah susah sekarang. Kenapa aku nak bagi? Bila susah kita bagi, Allah akan bagi ganjaran yang lebih besar. Itu konsep sebenarnya. Tapi macam mana Ustaz, saya bisnes dah tak jalan. Macam mana saya nak bagi? Rezeki Allah bukan setakat bisnes saja. Rezeki Allah macam-macam. Kalau kita faham betul-betul tuan-tuan, di antara sedekah yang paling sungguh-sungguh dibuat ialah sedekah pada waktu subuh. Pada orang yang sembahyang subuh berjemaah. Sebab tu dulu saya jumpa satu orang. Dia kata duit tak ada nak buat kenduri. Buat kenduri tak ada duit Ustaz. Saya kata makcik buat kuliah maghrib. Maghrib pun tak ramai Ustaz, 200 orang tak mampu. Buat waktu sembahyang subuh. Ada 4 orang. Jimat sikit duit. Itu dia. Masjid Rumah Allah sebenarnya dalam keadaan pandemik ini, janganlah kita bercakaran kerana kita cari jalan penyelesaian yang baik. Terima kasih Ustaz. Ustaz bagi satu penjelasan yang boleh kita fikirkan dengan akal fikiran kita, bahawa dalam keadaan pandemik ini sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan, banyak hikmah-hikmah yang Allah bagi kita untuk kita mengimarahkan rumah Allah ini, kerana semuanya tepuk dada, tanya selera. Terima kasih kerana menonton Sembang Viral. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Jangan kita buat wakaf dosa. Jumpa anda esok 7:30 malam di TV9 Sembang Viral. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.